时我tak dapat tu. Yang tu lock kan dia tak dapat masuk dalam file tu. So aku tak tahu nak macam mana. I sudah tanya ChatGPT banyak kali. Dia bagi respon yang sama banyak. I ada problem dekat ni quality information tu. Sebenarnya tak dapat dah. Dia buat. Sebab waktu tu dia macam connect dengan Sysmob kan. So I don't know. Tak tahulah macam mana. Hai. Kenapa lambat? Oh, tadi saya pergi cuci gelas baru saya pergi order air dah. Sekarang ni plastiknya ada. Leceh lah. Kenapa aku nak coba sendiri? Setuju. Lagipun kalau kita guna gelas plastik, kita terus buang bukan guna. Korang tahu tak, plastik yang kita pakai ni, kalau kita ulang dengan cepat, banyak plastik di dalamnya di laut. Setiap hari, ribuan tan plastik berakhir di sini. Pantai yang suatu ketika dahulu bersih dan penuh kehidupan. Kini, ia berubah menjadi tempat pembuangan sampah akibat kelalaian kita. Plastik yang kita buang bukan sahaja mencemarkan, tetapi juga membunuh. Setiap botol yang terambung, setiap beg plastik yang tersangkut adalah penjara bagi kehidupan laut yang tidak bersalah. Mereka menderitakan kerana pilihan kita. Etika dan peradaban dia diterapkan dalam pengurusan alam sekitar, kemerosotan sumber asli menjadi satu isu utama. Manusia yang hanya mementingkan keuntungan jangka pendek cenderung mengeksploitasi sumber seperti air bersih, dana subur, dan mineral tanpa memikirkan kelangsungan hidup generasi akan datang. Pada masa yang sama, ketiadaan prinsip moral juga menyumbang kepada peningkatan pencemaran udara, air dan tanah yang bukan sahaja mempercepatkan perubahan iklim, tetapi turut menjejaskan kesihatan manusia dan merosakkan ekosistem semula jati. Selain itu, sikap tidak tanggungjawab ini mengakibatkan ketidakseimbangan ekologi, di mana aktiviti seperti penebangan hutan dan pembakaran bahan api fosil meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir, tanah runtuh, dan kemarau. Kegagalan menjaga keseimbangan ini membuktikan betapa pentingnya penerapan etika dan peradaban dalam memastikan kelestarian alam sekitar untuk generasi masa depan. Betul ke sampai macam tu sekali? Saya tak pernah terfikir ke sekali. Betul. Plastik yang kita pakai ni, kita akan memudaratkan kehidupan laut dengan ekosistem. Kalau kita terus macam ni, apa yang kita tinggalkan untuk generasi akan datang? Aku tak sangka betas kecil ni boleh rosakkan alam kita. Mungkin lepas ni saya patut ke Sarawak. Saya pun tak beli botol yang baru. Tak susah untuk buka botol tidak. Saya pun dah mula buat macam korang. Rasa lebih bertanggungjawab menjaga air kita. Terima kasih korang. Pilihan kecil kita hari ini akan membuat perubahan besar untuk bumi kami. Betul tu? Saya setuju. Nama saya Syazina binti Zahari. Saya akan menerangkan tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk membentuk etika dalam menghadapi isu alam sekitar. Pihak kerajaan memainkan peranan penting dalam mengatasi isu alam sekitar dengan melaksanakan pelbagai langkah yang efektif. Antaranya ialah penguatkuasaan undang-undang yang ketat, termasuk mengenakan denda yang tinggi serta tindakan undang-undang terhadap pihak yang didapati mencemarkan alam sekitar. Sebagai contoh, kilang-kilang yang membuang sisa toksik ke dalam sungai sehingga menyebabkan pencemaran terhadap saliran air perlu dikenakan tindakan tegas seperti penutupan operasi sementara atau dikenakan denda yang berat. Selain itu, pemantauan secara berterusan juga amat penting untuk memastikan industri perkilangan mematuhi standard yang telah ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Pemantauan ini boleh dilakukan dengan menggunakan teknologi moden seperti sensor kualiti air dan udara, kamera pengawasan serta sistem laporan automatik bagi mengesan sebarang pelanggaran peraturan.
Dengan langkah ini, risiko kerosakan kepada ekosistem dapat diminimumkan sekaligus memastikan kelestarian alam sekitar untuk generasi akan datang. Di samping itu, kerajaan juga wajar mewujudkan jawatan kuasa khas yang bertanggungjawab menangani isu alam sekitar secara holistik. Jawatan kuasa ini boleh terdiri daripada pakar dalam bidang alam sekitar, wakil industri serta ahli komuniti yang bekerjasama untuk merangka dasar, memantau pelaksanaannya dan menyelesaikan sebarang konflik yang timbul. Penubuhan jawatan kuasa ini akan memastikan tindakan yang diambil lebih sistematik dan menyeluruh dalam usaha melindungi alam. Bukan sahaja pihak kerajaan yang perlu ambil tingkatan terhadap isu-isu alam sekitar, tetapi pihak masyarakat juga perlulah mengambil tingkatan terhadap isu-isu alam sekitar. Langkah yang pertama, pihak masyarakat haruslah menggunakan pengangkutan awam atau kenderaan mesra alam untuk mengurangkan pelepasan gas karbon monoksida yang menyebabkan pencemaran udara di alam sekitar. Langkah yang kedua, pihak masyarakat haruslah mengamalkan kita semula dan guna semula. Masyarakat mengasingkan sampah yang boleh kita semula seperti kertas dan aluminium tin untuk kita semula. Masyarakat hendaklah menggunakan semula bahan-bahan yang tidak diperlukan seperti baju usang untuk dijadikan kain lap. Langkah yang terakhir, masyarakat hendaklah menggunakan produk mesra alam. Masyarakat hendaklah menggunakan produk hijau yang mesra alam dalam kehidupan seharian. Contohnya, masyarakat menggunakan beg biodegradasi daripada menggunakan beg plastik. Produk biodegradasi adalah produk yang dapat diuraikan melalui proses biologi dan kimia menerusi ejen penguraian yang berlaku secara semula jadi. Saya Syazwani Syahira binti Karim akan mengulas tentang kesan positif etika dan peradaban terhadap kelestarian alam sekitar. Kelestarian sumber asli merupakan salah satu kesan penting apabila etika dan peradaban diterapkan dalam pengurusan alam sekitar. Prinsip ini menekankan tanggungjawab manusia untuk memelihara sumber seperti air, udara dan tanah agar dapat diwarisi oleh generasi akan datang. Dalam jurnal Tafhim, prinsip umum falsafah dan etika alam sekitar, Khalif Muammar menegaskan bahawa semua sumber alam adalah anugerah Allah kepada manusia dan mesti dijaga dengan penuh tanggungjawab. Dalam konteks ini, etika memainkan peranan sebagai panduan moral. Contohnya, manusia diajar untuk tidak melakukan pencemaran atau pembaziran kerana tindakan ini melanggar prinsip keseimbangan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Peradaban pula mencerminkan usaha kolektif manusia seperti pergubalan dasar mesra alam dan inovasi teknologi hijau. Contohnya, pengurusan air lestari melalui teknologi moden dapat memastikan bekalan air bersih untuk semua. Memelihara sumber asli adalah penting untuk mengelakkan krisis ekologi dan mengekalkan kestabilan ekonomi dan alam sekitar. Memahami dan mengamalkan nilai-nilai etika seperti amanah terhadap alam sekitar dan menyokong kemajuan peradaban dalam aspek pengurusan sumber dapat membantu dalam mencapai keseimbangan antara keperluan semasa dan masa hadapan. Seterusnya, memberi manfaat kepada semua makhluk.